Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada iaitu Puan Yati, Ketua Salwa Pulau Pinang, Saudara Hamdan daripada Wadah Pulau Pinang, Saudara Zulkifli dan Mak Teh, Pak Teh dan Jibakir, sahabat dan kerabat, termasuk Pak Ngah kita yang sentiasa bersama dengan saya, jiran saya, bersama-sama untuk memanfaatkan rezeki kita petang ini. Jadi sama kita mulakan. Saya cuba dipesan oleh isteri saya, Hajjah Zainun. Dia kata, ayah jangan cakap cepat-cepat, nanti mereka mau lompat. Ayah cakap jangan lambat-lambat, nanti mereka tak dapat. Jadi saya antara cepat dengan lambat, saya sederhana. Insya Allah. Okay, kita mulakan, kita tawajuh, kita minta pada Allah berkat majlis kita ni. Pertemuan ni insya Allah kita akan diteruskan lagi daripada masa ke masa dengan rezeki yang melimpah ruah insya-Allah tabarakallah. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur. Antara selalu saya ulangkan, mudah-mudahan kita dapat nikmat syukur bila Allah panjangkan umur kita. Dipanjangkan umur kita, kita dapat meneruskan kehidupan kita. InsyaAllah pada petang yang berkat dan rahmat ini, kita lakukan lagi satu sejarah untuk pertemuan kita. Kita manfaatkan rezeki untuk kita tingkatkan kualiti amal ibadah kita. Jadi sebelum itu, saya ucapkan ucapan haluan kepada sahabat-sahabat saya, khususnya kepada rakan-rakan saya, yang kirim salam kepada tuan-tuan semua dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saja saya dapat hamper daripada, hamper daripada Masjid At-Taqwa Kepala Batas. Dapat sahabat saya Cikgu Mustaqim, dan minggu lepas pun dapat sumbangan-sumbangan daripada sahabat dan kerabat yang bagi bentuk benda, yang bagi bentuk duit, yang insya-Allah dengan bijaksana, dengan sistem syura, kita akan membantu asnaf golongan yang sepatutnya mendapat bantuan. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, kita sudah menjangkau hampir 6-7 bulan lamanya. Program kita berjalan dan berterusan. Dan alhamdulillah kita dapat bertambah lagi asnaf-asnaf yang kita bantu mereka, khususnya kepada ibu tunggal, anak yatim, OKU, kemudian kita kata orang tua yang terlantar, ataupun duda yang tidak ada waris. Banyak yang kita temui untuk kita bantu dengan keupayaan dan kemampuan kita. Sebagai mukadimah, saya ambil sedikit masa sebab saya nak bagi ruang kepada sahabat-sahabat saya dapat hadir petang ni untuk kita kongsi. Baik hidup ni kongsi bahawa ada nilai harga diri kita. Kita kaya tapi kita fakir. Jiwa kita fakir. Fakir ni tak rasa tak cukup. Tapi kalau miskin kita rajin, kita jiwa merdeka, kita rasa cukup bahagia. Bahagia bukan letak pada zat benda. Bukan pada madiah kebendaan. Tapi kepada keredaan. Kepada ketakwaan kita kepada Allah. Jadi dengan sahabat-sahabat yang berdoa, dengan usaha-usaha. Yang penting kepercayaan. Bila saya pergi satu sahabat kita yang asnaf, dia kata, Tuan Haji, saya beras dah lagi. Saya takut makan bubuk. Bagi kat orang lain. Punya ikhlas dah. Dia tak tamak. Dia tak halabah. Satu lagi dia kata, Haji saya memang nak bantuan sebab anak saya nak masuk sekolah. Jadi dia luahkan perasaan dia dengan ikhlas, dengan jelas. Jadi kita bagi kemampuan yang kita ada dengan sumbangan daripada masyarakat kepada kita bersama. Jadi saya nak baca usahakan satu mukadimah Pak Ngah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Sebab bila kita bercakap ni banyak ada perkataan Alhamdulillah, selawat pada Nabi, kita ittaqullah, takut pada Allah. Sila-sila Mak Teh. Mak Teh dengan Tok Cik, sila-sila. Hak satu letih nampak kecil, insya-Allah. Sila-sila. Ada kursi.
Saya akan ambil masa sikit saja. Sebagai macam saya ulang. Bila saya ziarah tuan-tuan ni tuan-tuan, yang penting bukan benda yang kita dapat. Tapi ilmu, kepahaman, kesedaran untuk kita tingkatkan kualiti diri kita. Sebab benda kita dapat dia habis. Tapi ilmu dia dapat dia faham. Bila dapat dia faham, dia boleh tambah tingkatkan amalan. Inilah peluang, kesempatan yang Tuhan bagi pada kita. Saya ingatkan diri saya. Tuan-tuan tahu kenal bapak saya, mak saya. Macam tuan-tuan juga, orang susah, orang miskin. Ya, naik basikal. Kita kenang balik sejarah mak kita bela, kita bapak kita bela, kita membesarkan, kita mengolahkan kita. Pengalaman itu mengajar tentang nilai pengorbanan seorang ibu yang tak pernah selesa hidup siang dan malam. Benar ibu pula kita jaga mak bapak kita pula, keluarga kita. Itu yang kita nak minta, nak didik masyarakat supaya kita ada sifat wa ta'awanu, tolong menolong, bantu membantu, kita nasihat menasihati. Sebab dalam dunia ni, dalam pengalaman hidup saya lah sebagai guru sang, bila dia dengar nasihat, dia terima, iman dia sihat, badan dia kuat. Tapi kalau dia tak mau dengar nasihat, tu yang dia na'udzubillah min zalik. Dia jadi orang yang liang, orang yang degil. InsyaAllah saya jemput tuan-tuan ni cara berkala. Berkala ni maksudnya berselang masa, berselang musim. Mungkin minggu ni tuan-tuan dapat, minggu depan tuan-tuan akan dapat. Jadi mana kita berkala maksudnya dia berterusan. Tapi mengikut tema masa dan keadaan, urutan yang kita fikirkan demi kebaikan tuan-tuan, demi kebajikan mak dan ibu-ibu yang dikasihi sekalian. Okey, balik pada cerita tadi. Okey, saya nak terus pada isi cerita. InsyaAllah nanti saya photostat. Okey, baik. Saya baca satu sepotong ayat Quran yang selalu saya hafal. Yang selalu saya kajikan doa. Doa ni maknanya, tuan-tuan, kita mohon. Jadi kita nak latih supaya mulut kita sentiasa berzikir, berdoa, ya, berselawat pada Nabi. Sebab dikatakan dalam satu bacaan kita, bila kita selalu berzikir, selalu berdoa, selalu berselawat, roh kita tu dia kuat. Roh kita bersih. Jadi mudah kita nak semayang, mudah kita nak amal ibadat. Tapi yang jadi berat ni bukan badan. Roh kita tu. Kadang-kadang kita tengok pengalaman kita lah, pengalaman kita. Macam mana kita nak bangunkan jiwa kita, roh kita, minda kita, untuk lahir orang yang benar-benar beriman. Oh, ada lagi yang datang insyaAllah. Baik, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auziqni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah dengan lidah Rasulullah? Ni ambil sedikit sentuhan untuk kekuatan iman, untuk kesedaran, insaf diri. Supaya dia masuk dalam hati, ingat sampai mati, kita beramal jangan berhenti. Sebab peluang tak akan berulang. Hari ini kita tua sehari. Besok belum tentu kita akan hidup lagi. Jadi apa kata Allah? Terjemahannya, ya Tuhanku. Jadikan doa. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat. Apa makna nikmat? Nikmat ni sesuatu yang diberi, semua yang diberi itulah nikmat. Masa, tenaga, wang, ringgit, kehidupan. Hidup itulah nikmat bila kita letak pada syariat, pada perintah Allah. Nama jadi nama ibadat. Saya badan sihat dan saya solat. Buat sunat, buat wajib. Pahala solat, pahala sunat dapat. Badan sihat. Tiap kali saya makan, dapat pahala. Sebab ibu ibadat ialah solat. Siapa tinggal solat, hidup tak berkat. Alim ulama, saya baca satu buku alim ulama kata, 3 benda ingat sampai mati. Siapa nak berkat, pertama solat. Fardu jangan tinggal. Lewat ke lambat, jangan tinggal, jangan cincai, jangan lupa, jangan alpa. Yang kedua, taat pada mak bapak. Mak saya dah bapak mati dah. Bapak saya mati, saya ada mak mentua seorang mai, 87. Dia pun kadang on off. Dia ingat dan lupa. Tapi kita kena sabar. Ini peluang kita dapat pahala. Apa yang saya nak ingat? Bila mak kita mati, kita doakan untuk dia. Rabbana wali walidina warhamhuma. Jangan lupa kat mak kita. Tak ada mak, tak ada ayah, tak ada kita di dunia. Tak pengorbanan bapak dan mak, tak berjaya hidup kita di dunia. Sayang pada mak tidak bersyarat. Sayang pada ayah tidak bertempat. Mereka bela kita dengan penuh kasih sayang. Jadi kasih sayang tu nak hadirkan. Ini sahabat-sahabat datang ni. Mudah-mudahan semua kita jumpa di syurga nanti. Di sini hanya sementara. Akhirat kekal selama-lama. Walaupun kita berpisah tak sama. Umur di Al-Quran, di bumi tidak sama. Di akhirat insya-Allah kita bersama. Baik, balik cerita tadi insya-Allah. Sikit saja insya-Allah.
Dia kata apa? Ya Tuhanku, tunjuklah aku. Tunjuklah aku mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan. Ni rezeki yang saya buat ni, rezeki yang saya dapat ni untuk tuan-tuan, untuk kita. Dan hakikatnya daripada siapa? Daripada siapa? Allah Ta'ala. Dia bagi kat kita sebagai amanah. Contoh saya kata kat anak saya, selalu saya kata, terima kasih anak saya. Seorang lagi dia pergi ziarah. Dia kata, ayah tak ada nak balik, tidak tolong. Tapi semalam dia tolong, isteri saya tolong, insya-Allah. Wa ta'awanu, tolong menolong. Kerja tolong menolong ni kena latih daripada awal dah. Anak kita takkan tak boleh basuh pinggan. Anak kita tak boleh basuh sampah. Takkan tak boleh sidai kain. Anak kita raja ke? Raja Gopal ke? Raja Sami ke? Raja Kapur? Mak di dapur, anak duduk tidur. Mak tak tanya, ayah tak kisah. Anak jadi itu. Jadi kita nak didik anak kita. Kecil didik, besar dia cerdik. Kecil kita mula, besar dia biasa. Kecil kita kena kerah, marah, tak payah, besar dia tak payah marah. Pengalaman, saya di sekolah pengalaman. Ni anak kita nak pergi sekolah minggu depan. 22. Betul? Kakak betul? Ni tingkatan 2. Tingkatan 2 tu. 1 saya Ustaz. Tingkatan 1, anak yatim, piatu. Yatim saja, mak ada saja. Baik. Yatim tapi dia sedang, dia akan yakin. Ramai saya jumpa anak-anak yatim yang berjaya. Sebab dia sedang diri. Pak tak ada. Maka pak tak ada, dia gandakan, lipat ganda kerja. Dia tolong mak, dia tak lupa. Dia pandai jimat cermat, dia tak boros, tak membazir. Okey, nak latih anak kita. Baik, sambung. Apa dia kata? Yang telah engkau berikan kepadaku, kepada kita. Ni nikmat sehat, tuan-tuan. Lebih pada harta dunia tak ada bernilai kalau tak sehat. Semalam saya pergi ziarah 2 orang sakit. Satu kena belah kepala. Satu kena habis semua renyuk muka. Nak makan tak boleh. Masuk oya lubang hidung. Saya pergi dia tengah makan ubat, dia tidur. Dia tak sedar. Dia pun ambil dah masuk hospital balik. Kesian kan dia. InsyaAllah. Ya, okay, mudah-mudahan. Ya, insyaAllah. Baik, apa dia kata lagi? Dan kepada ibu bapa aku. Tuan-tuan, ibu bapa kita tak boleh ganti walaupun dia tak masuk universiti, walaupun tak mengaji tinggi. Mak saya sekolah pondok masa jangguh je. Belajar kelas dewasa, A, B, C. InsyaAllah. Ayah saya sempat masuk pondok. Ilmu ni sikit tapi berkat. Boleh bawa dunia dan akhirat. Tapi kadang-kadang dalam hidup dunia ni, dia gaji tinggi tapi akhlak dia rendah. Kadang-kadang saya kata dalam ceramah di sekolah-sekolah remaja, kita cantik, yang mendak otak cerdik. Akhlak baik, lagi menarik. Ni cantik tapi tak cerdik. Akhlak memanglah tak menarik. Kan kita orang permatan janggus, bukan orang Penang. Okey saja lawak. Okey, dia kata apa di sini? Dia kata yang kau berikan kepadaku dan kepada bapa aku. Jadi nikmat ni kita dapat, mak kita rasa. Mak kita dapat, kita takkan rasa. Saya ingat dulu masa kecil-kecil ni, ingat kenang boleh, bukan bangga diri tapi sedar diri. Dulu nak pergi sekolah, tuan-tuan, mak saya buat cucuk kodok ke cucuk udang, dia buh dalam pinggan saya sikit, kami ada 7 orang. Mati 2 tinggal 5. Di dalam pinggan tu buh 8 biji, 8 biji. Siapa tak boleh ambil? Kecuali kita tengok adik kita tak mau tu kita nak pulun lah. Tu zaman kita susah. Tapi susah mengajak kita jimat cermat. Jangan kedekut. Kedekut ni sampai dia pun tak makan, kedekut sampai dia pun tak guna. Tu kedekut sungguh. Kedekut ni dia tidak menggunakan nikmat di jalan syariat. Boros ni, Allah dalam makan lagi duk minta lagi. Itu boros nama dia. Satu lagi perut tu boroi. Itu lain. Tu. Baik. Dia kata apa sini? Kepadaku dan kepada ibu bapaku. Supaya aku dapat berbuat amal. Ni kita nak buat amal. Mudah-mudahan. Saya duk fikir dengan kawan-kawan. Semua kawan-kawan bagi semangat. Dia kata, kita fikir bukan untuk diri. Kita fikir untuk mati. Bila kita mati, pahala mengalir tak akan berhenti. Sebab tu kalau tuan-tuan, bila saya pergi rumah anak yatim, ibu tunggai anak dia sekolah, saya bagi bantuan. Sebab dia masuk sekolah. Nak bayar yuran. Baru-baru ni kita bawa tu. Tapi bawa beli baju, beli telekung pula, beli tudung. Betul tak? Sebab dia susah. Tambah yang ramai. Rohaya dia tak 5, anak dia 5. Dia telefon kata, saya bawa mak saya sakit ni, sakit tekak. Pidu sedim, mungkin tak nak balik. Hak seorang pula tu, yang hak janda pula, anak Pak Tan kita, Mira tu yang bapa dia mati kerana COVID. Kan? Dia kata, Ustaz, saya tak pasal kerja. Semalam saya tak berhenti kerja sebab anak saya sakit. Mengasuh anak dia, kebalan bonggong, anak 2 orang, tuan-tuan tahu lah, anak dia kecil. Nak cari duit, rumah tak selesai lagi, kereta tak selesai lagi. Siapa nak bantu dia? Itu kita kena, ya Allah, ya Allah. So, kita doa. Siapa pun doa, semayang yang tinggal. InsyaAllah, insyaAllah.
Baik, sambung. Dia kata, untuk aku dapat berbuat amal soleh dan yang engkau redai. Yang redha ni Allah suka. Sikit pun kita kongsi. Saya dulu masa ada usrah dengan sahabat-sahabat makan nasi dan talam. Balik rumah, praktik dengan rumah dengan isteri dengan anak nak makan nasi dan talam. Pasal apa? Kita lahirkan ukhuwah, mahabbah, kasih dan sayang. Tuan-tuan, sebab tu saya nak seru diri saya, termasuk anak saya ada ni. Bila makan biar berjemaah. Bila makan berjemaah, berjalan berjemaah, maka semayang dia boleh berjemaah. Ni semayang tak ada jemaah, tak dapat barakah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Okey, insya-Allah, tabarakallah. Terima kasih. Yalah, ni alat. Tujuannya tuan-tuan dapat. Ya. Dia keperluan bukan tujuan. Begitu juga hidup kita di dunia. Kita perlu makan, tapi kalau makan tak ibadat, kita macam binatang. Melata di bumi, jalan kaki empat, tapi tidak ibadat. Rugi dunia, menyesal di akhirat. Jadi kita kena latih, kita kena fikir. Tengok anak orang, tengok anak kita. Tengok bangsa orang, tengok bangsa kita. Sebab kita, Allah bagi dua mata untuk kita lihat dan kita fikir. Jadi tuan-tuan yang ada anak kecil ni, saya tahu yang ada, yang saya panggil ni, ibu tunggal ni, anak-anak tuan-tuan sangat bernilai. Sangat bernilai. Ya, sebab itu saya ingatkan diri saya lah. Ya, insya-Allah, insya-Allah. Apa kemampuan yang saya bagi, saya akan tengok anak tuan-tuan. Dan kita insya-Allah, saya perancangan ni sahabat-sahabat saya ni. Kita ada perancangan. Saya kebetulan ada 3 anak saya. Tiga-tiga tu aliran agama. Jadi insya-Allah, Ustazah Nur Akilah. Dia mengaji sekolah di Buntebai. Seorang tadi Fatimah. Ustazah Fatimah. Seorang lagi kecil-kecil tadi Hidayat. Mana Hidayat Fatih mana? Oh, dia pergi sana. Semua aliran agama. Jadi saya, dalam kepala saya nak buat kelas Fardhu Ain, kelas bahasa Arab, kelas Quran. Di rumah saya tu nak tambah hanjung di sini. Jadi nak tuan-tuan anak yatim saya nak paksa mai di sini. Siapa mai saya bagi duit. Bagi makan. Mai dia saja. Jangan mai tak pakai baju. Dia kena pakai baju lah. Jangan mai dia saja. Haru. Jadi kita nak latih, nak didik. Supaya insya-Allah anak tuan-tuan, anak kami, anak kita. Dia berjaya, kita dapat pahala. Dia lepas dapat pahala, gaji dapat. Allahu Akbar, kita bahagia. Yang penting dia lurus pada api neraka. Sebab dia jaga agama. InsyaAllah. Okey, tak apa. Law ni pasal, bukan saya nak paksa tuan-tuan hadir kerana terpaksa. Dulu saya ambil masa nak pergi rumah tuan-tuan, nak cakap 5 minit, 6 minit, nak ceramah. Tak ada. Mai tuan-tuan mai di sini, tuan-tuan dah bersedia. Satu, nak dengar apa saya kata. Yang kedua, apa benda yang tuan-tuan nak kongsi. Lepas tu nak pesan apa yang tuan-tuan boleh buat. Betul tak betul? Jadi dulu kita buat individu, sekarang buat usrah kelompok. Sekarang ni kita buat cara jamaah. Jadi insya-Allah kalau saya ada rezeki apa, saya nak buat rombongan. Nak ikut tak? Nak ikut tak? Rombongan Cik Kia. Kita buat rombongan kita. Bukan pergi melawat ni dah. Kita pergi masjid, pergi sekolah anak yatim, pergi sekolah. Yang kita tengok rumah orang, tengok rumah kita, tengok sekolah orang, tengok sekolah. Buka mata, buka minda. Kalau duduk kumpul-kumpul macam kata puru, duduk pentam jangkuih. Bukan matang mampus, tapi memang mampus duduk macam jangkuih. Dia kena buka minda, dia kena berhijrah. Kita tengok anak-anak kita, bila dia berhijrah masuk universiti, duduk dengan kawan, dia balik perangai dah rubah. Betul tak betul? Tapi kalau duduk sini, dia berubah kawan dengan isap rokok, insya-Allah dia merokok. Bukan dia rokok di masjid, tapi dia merokok. Saya tak mau itu. Baik, sambung sikit lagi. Dia kata apa? Aku berbuat amal saleh dan yang kau redai. Berilah kebaikan. Kita minta Allah, berilah kebaikan kepadaku. Yang memberi kepada anak cucuku. Tu dia 3. Kita minta kepada Allah, mak bapak kita dapat nikmat, kita dapat nikmat. Nikmat itu mengalir kepada cucu cicit, nasab keturunan. Talian hayat kita. Ya, masyita, mas nah. InsyaAllah. Anak-anak kita. Saya tanya, mas ni, anak dia saya tanya tak pergi sekolah. Baru ni saya pergi rumah. Kan? Saya tak nak pergi sekolah. Dia ketak dagu, dia buat macam tu. Dia buat ketak dagu dah. Dia nak jawab, dia tak berani. Dia angguk kepala. Saya kata, nak pergi sekolah. Saya kata, kamu kalau di sekolah, nak buat apa di rumah? Itu contoh. Baik, sambung. Kemudian dia kata di sini, dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Bertaubat ni siang, malam, pagi, petang, istighfar, minta ampun. Sebab tu terbaca satu tulisan seorang Ali Jabir yang telah meninggal dunia, seorang pendakwah tekanan di Indonesia. Dia kata, 2 benda yang kecil, yang ringan, tapi kesannya sangat besar di hujung zaman. Pertama, banyak bertaubat. Yang kedua, banyak selawat. Duduk saja-saja. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Naik motor, nak pergi jaga, nak pergi kedai, nak pergi apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Benda ringan jadi berat bila kita buat, kita taat. Roh kita jadi kuat. Tapi sambil naik motor, kita duduk menyanyi anak kita, duduk mengakak.
Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau menyanyi, kita tak mau lain-lain. Ya. Ada kadang-kadang mengajak di pengakap tu, Allahu Akbar. Baik, dia kata apa sini? Iaitu anak cucuku, sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mana berserah diri, kita serah kepada agama. Kita susah, kita usaha, kita doa, kita ikhtiar, kita tawakal. Kalau kita kaya, kita rezeki, kita pemurah, insya-Allah hidup kita berkat. Dalam dunia ni tuan-tuan, kita pasti tinggal. Yang nak bawa ialah bekal. Sebaik-baik bekal, kita takwa kepada Allah. Apa makna? Takut, tunduk, ikut apa diperintah. Tinggal apa dilarang. Buat apa yang mampu dengan kita ada ilmu. Di sebonti takat tu pesan saya insya-Allah lepas ni saya akan bagi zikir ni, tuan-tuan akan ambil balik dengan benda saya akan bagi ni, pelekat kat dinding. Zikir harian. Anak tengok, mak tengok, dia baca, dia ingat, dia jadi biasa. Saya dah bagi minggu lepas, dua minggu lepas, satu zikir rezeki. Ingat tak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Alhamdulillah. Orang perempuan pasal zikir, pakai sunat bagus. Pasal puasa lagi bagus. Orang lelaki tak boleh. Dia tak ada zikir sebab dia isap rokok. Tak ada nak buka mulut. Tapi Alhamdulillah. Okay, saya nak berhenti takat tu. Pesan saya, insya-Allah rezeki yang kita kongsi berdasarkan ada yang dapat lebih tu sebab dia anak dia ramai. Macam Kak Jamayah, dia belum mak dia. Dia sekali betul. Macam Pak Nomadiah, dia anak saja. Adik dia seorang saja. Betul tak dia? Walaupun dia patut beradik, tapi tak sama. Jadi saya nak pesan sungguh-sungguh lah. InsyaAllah ini bukan yang kali ketiga ada kali empat. Akan ada berkali-kali lagi. InsyaAllah saya nak jemput Ketua Selwa. Dulu saya pernah bagi pada tuan-tuan bakul kasih. Kasih kan? Apa nama Kak Ati? Ada yang bakul kasih yang sebagi dengan satu kertas yang tuan-tuan pegang tu. Ingat tak? Mami kita. Astagfirullah. Okay, insyaAllah hari ini Puan Yati akan isytiharkan gerak kerja yang saya buat dengan sahabat-sahabat saya. Kita akan namakan iaitu Ahsanul Amal, iaitu satu NGO, satu badan dakwah yang bersifat untuk menderma, menyumbang, mendidik, mengasuh, mengajar anak tuan-tuan dan masyarakat untuk mencari keredaan Allah. Dipersilakan, insya-Allah. Sila Puan Yati.